Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Pengurusi. Untuk yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Sinar Harian kerana menjemput saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Saya pengalaman jadi moderator ni agak colourful. Pengalaman jadi moderator di Sinar Harian. Masa mula-mula dijemput jadi moderator, it was between Bersih lawan SPR. Datuk Amiga dan Datuk Wirawan Ahmad. Yang tu memang pengalaman, dan saya rasa pengalaman yang tidak boleh diperolehi daripada mana-mana tempat melainkan atas pentas ni saja. Tapi hari ini saya rasa perbincangan kita lebih akademik dalam konteks yang harapnya lebih bermakna dan tidak terlalu dipengaruhi emosi. Topiknya ialah mengenai manifesto PRU 13, Barisan Nasional versus Pakatan Rakyat. Saya tak pasti sama ada mana-mana panelis kita pada petang ni akan menyatakan bahawa dia pilih Barisan Nasional atau pilih Pakatan Rakyat. Nanti kita serahkan kepada budi bicara masing-masing selepas ni. Tapi harapan saya ialah dengan topik yang penting ini kita boleh membincangkan poin-poin penting yang ditimbulkan dalam manifesto kedua-dua pihak. Format yang akan kita gunakan ialah simple saja. Kita akan berikan lebih kurang 10 minit setiap seorang untuk membuat pembentangan masing-masing. Mungkin kita boleh mula dengan Dr. Mazli, kemudian Dr. Syahrudin, kemudian Dr. Mansur. Kasih orang tua dulu lah. Tak boleh. Profesor. Muda lagi. Muda lagi. Yang lebih muda lah. So kita lebih kurang 10 minit setiap seorang panelis. Kemudian kita akan adakan sesi interaktif antara panelis. Dan mungkin kita terus masuk kepada soal jawab dengan audiens sekali. Dan saya minta sangat-sangat kepada panelis di sesi kedua terutamanya, yang mana kita cuba adakan sesi yang lebih interaktif. Jangan saya seorang tanya soalan, tapi jom kita berempat bersembang dan berbual mengenai isu-isu ditimbulkan dalam pembentangan di sesi pertama. Okey. So saya rasa saya tak nak mengulas panjang. Kita kena berhenti sebelum pukul 5 petang. Jadi just to keep things on time, saya rasa mudah sekali apa kata kita jemput. Ke memang insist tak nak ni? Saya nak dengar dulu. Nak dengar dulu. Okey, tak apa. Boleh bro. Orang muda bully tak apalah, bagi Chan. Okey. So kalau gitu kita persilakan Dr. Mansur dulu insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau anak-anak muda orang tua ni kan. Saya rasa saya dah peluang diberi. Saya nak set perbincangan supaya kita tak lari daripada apa benda dia kan. Saya rasa pertama yang kita kena bahas kita kena bicara parti manifesto ni, terutama pilihan raya termasuklah demokrasi. Dia dalam perbahasan konsep asasnya ialah literasi politik. Kita kena bicara the discourse of literacy politik. Kenapa di Malaysia ni British ajar kita literasi politik yang agak songsang. Kerana dia dedah kita dengan parti politik, dengan simbol parti politik. Yang lain dia tak ajar. Kenapa ni dia nak kontrol kita supaya jadi cerdik sangat. Bahas tentang keadilan masa tu, tentang penjajahan masa tu, mati dah dia kan. Jadi dia kata biar bodoh lah rakyat Malaysia ni. Kita bagi dia tubuh parti dia riuh dengan kempen pilihan raya macam tu lah. Jangan dia fikir tentang keadilan, tentang kesamarataan, benar jangan kan. Kenapa literasi politik ada dua? Satu is idea tentang literasi politics, about justice, about distribution of power, about toleransi, banyak benda about demokrasi, benda macam ni ada. Tapi ini kita jarang bermain dalam masyarakat kita, dalam pendidikan kita, jarang kita dengar. Selalunya yang bercakap bahas benda ni orang yang mengaji kat universiti, yang pergi overseas, balik dengan falsafah, macam-macam falsafah Kantinian ke Hegel ke Wittgenstein ke. Jadi buat tu bercakap tentang Socrates, tentang Plato, kita tak dengar tu kan. Walau dalam Islam pun banyak falsafah, Al-Khindi, Ibn Sina kan, kita jarang dengar benda tu. Yang keduanya sebenarnya yang kita banyak fokus di Malaysia ni tentang literary policy is kita panggil the institution. The institution ni parti politik, parlimen, SPR
Kan? Kadang-kadang institusi pun kita banyak masalah. Kita tengok SPR ni dah wujud sebelum mula-mula kita pilihan raya dulu lagi. Tapi di peringkat local authority kan dah ada sistem tu sampai sekarang kan. Tapi kita banyak melihat SPR daftar pengundi kan. Jadi kita tak bercakap pun. Kan? Tapi tu kita nampak SPR tu macam kerja dia 5 tahun sekali. Pilihan raya lepas tu berhenti gaji apa-apa lebih buang kan. Itu banyak salah faham kan. Jadi saya rasa ini benar kena ingat. Bila kita bahas tentang, kita nak bicara tentang politik, tentang demokrasi, tentang pembangunan negara ni sebenarnya kita kena faham, kita kena celik literasi politik. Kalau kita faham benda ni, barulah kita akan bahas benda termasuklah parti, manifesto parti dalam kerangka tu. Kerangka apa idea dia, apa institusi dia tu. Okey. Itu satu benda yang kita rasa Malaysia perlu kita anjaklah diri kita, kena banyak baca buku lah. Barulah kita tidak terperangkap dengan persepsi dan fakta. Dengan skandal dan tindakan yang boleh memastikan negara stabil dan maju kan. Itu satu benda yang saya ingin kongsi. Kedua, bila kita bicara tentang manifesto politik, dia dah di peringkat institusi dah. Tetapi dia mesti ada elemen bukan saja institusi iaitu parti, tetapi juga elemen sebenarnya parti manifesto tu dibentuk atas dasar apa, prinsip apa. Maksudnya kan ada elemen idea di situ juga. Jadi dia tergabung balik literasi politik dalam parti dan dalam parti manifesto tu. Jadi kalau kita perhati di Malaysia ni, bila kita bahas tentang parti katakan, kita masih confuse kata parti yang ada ideologi di Malaysia ni dua saja. PAS dengan DAP. PAS Islam, DAP Sosialis. Tapi bila kita nilai balik sejauh mana Islam dan Sosialis, PAS dan DAP tu mungkin kita pun tanya soal juga kan. Dan kita kata UMNO dia tak ada ideologi. Tak, UMNO ada ideologi. Jangan kata dia tak ada ideologi. Dia sebenarnya UMNO ni lah memanglah parti-parti BN ni sebenarnya yang tua-tua lah, muda lain. Dia lahir daripada macam UMNO lahir daripada nak menentang Melayu Union, nak bina negara Melayu. Kan? Tapi bila dia dah terbangun dia hidup lah. Dia macam tu lah kan. MCA pula dia timbul kerana emergency period. Jadi kena ada, bila ada the Chinese New Village, kena ada satu persatuan untuk mengurus kebajikan orang-orang Cina tu, maka lahirlah MCA. Jadi kalau kita perhati UMNO dan MCA ni, kita rasa macam dia tak ada parti ideologi dah. To me, dia ada parti ideologi. Kalau UMNO to me, dia bermain dengan kapitalism, dengan liberalism, dengan market. Dia bermain. Dia sebenarnya kadang-kadang macam adik-beradik Obama sebenarnya. Adik-beradik Demokrat. Parti Demokrat Amerika. Dia macam tu. Tapi kerana kita tak reti nak letak dia di mana kan. Jadi kita kata dia tak ada ideologi. Tak, siapa kata UMNO tak ada ideologi. Kan. Dan MCA dia macam tu juga. Tapi dia sebenarnya lebih ganas sebab dia market. Dia kapitalis dan market. Sebab itu dia jadi parti token. Dia tak bergerak kepada kalau UMNO dia ada konsep liberal, ada welfare, ada semua kan. Jadi di situ cantiknya UMNO banding dengan MCA tu. Kalau DAP ni dengan PAS macam tadi saya tanya-tanya kenapa nak kata Islam the trust of PAS. Sebenarnya yang dia timbulkan satu saja, hudud saja kan. Walau universal Islam itu tak ada. Islam sebagai ketamadunan itu tak ada. Islam sebagai satu sistem of kehidupan untuk mengurus kehidupan tak terbina sangat kan. Tapi diskurs banyak tu lah. Hudud, kan kita pun jadi keliru di mana Islamnya dalam PAS. Kalau DAP pun sama juga. Sosialis tu yang jadi parti sosialis, dia mengerti the youth international socialist lah. Tapi kalau tengok dia punya kepimpinannya, tengok rantaian kepimpinannya, tengok ahlinya, tengok program dia, isu yang dia timbul dalam parlimen, dalam Hansard kita perhati, is very satu ethnic base and interest. Jadi ini benda-benda yang kita lihat. Sebab itu parti dan dasarnya sebenarnya akan menentu parti manifesto. Ini benda yang saya nak cerita tu. Kalau dia datang tanpa
diikat oleh dasar dan prinsip parti, kan dia sebenarnya bukan sebuah parti politik. Dia sebenarnya dia buat manifestonya sesuai dengan apa orang nak. Jadi dia jadi short term lah, dia bukan long term. Dia tak ada konsep nak bangun negara bangsa, nak bangun tamadun, nak bangun kedamaian, nak bangun kemajuan. Dia tak ada. Macam mana kena dapat undi? Oh, dia nak bagi itu. Oh, dia ni nak undi pula, bagi itu. Tak boleh, itu bukan parti manifesto. Itu cacar marba jadi dia. Kan? So ini benda-benda yang kena ada. Satu lagi yang saya nak sebelum saya serah balik pada director. 2 minit. 2 minit. Terima kasih. Ada warning so very serious punya Yan moderator. Tegas. Satu lagi kena ingat sebenarnya, parti-parti politik boleh datang dengan prinsip dan ideologinya. Bolehlah datang dengan parti manifesto yang memaparkan perjuangan dia tu. Tetapi dia kena ambil kira perubahan masyarakat. Dia mesti ambil kira perubahan masyarakat. Saya perhati kebanyakan parti-parti politik di Malaysia sekarang ni masih lagi terperangkap dengan ethnic politics. Masih lagi terperangkap dengan religious politics. Masih lagi terperangkap dengan kita panggil skema tahun 50-an. Bukan skema tahun 2013. Skema 2003 sebenarnya terdiri daripada pengundi, bagi saya yang sebenarnya hasil kerjaan Kerajaan Barisan Nasional, iaitu daripada masyarakat tani dipindah kita kepada industri dan komersial, daripada miskin dipindah kepada middle class, daripada hidup dalam kesengsaraan dan perdesaan sudah diperbandarkan. Jadi bila kehidupan kita dah hidup, dia mempengaruhi gaya hidup kita. Kalau dulu kita ikut dengar mak ayah kita kata nak nikah dengan siapa, sekarang kita kata mak saya nak ni. Habis. Mak pun kata yolah. Dulu berani tak berani. Dan sekarang ni kita belajar, kita belajar kat luar, kita bekerja, kahwin, tengah banyak benda. Jadi kena ingat dalam suasana ini masyarakat kita sudah nombor kita panggil masyarakat terpisah, terasing, terputus pada kelompok-kelompok sosial dan etnik dan agama dan masyarakat. Dia dah pindah randah, nak kahwin. Kalau Melayu ni lagi ganas. Dah hilang dah batas Jawa, Minang, Bugis. Dengan rumpung Melayu dah. Kalau dulu, saya ingat masa saya belajar di STM dulu. Kalau orang luar mengawa orang Kelantan, kena penumbuk. Sekarang tak jadi apa. Dia kebah orang Kelantan, kita kebah orang Perak. Tak jadi isu dah kan. Dan ini benda-benda yang kena sedar. Kenapa masyarakat macam ni? Ini berlaku dengan masyarakat Melayu. Orang Cina pun sama. Pergi tanya orang Cina, makan apa pagi ni? Oh, saya makan nasi lemak. Hang beli kat mana? Tak, mak saya masak. Kan? Dah berubah dah. Tanya orang India pula, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi Perdana Menteri. Macam apa hero kamu? Tun Dr. Mahathir. Ya, orang sekarang dia tak boleh bermain dengan kanta agama, kanta etnik, kanta serpihan itu tak ada. Kenapa? Masyarakat kita kena sedar adalah masyarakat rencam sosialnya. Jadi kalau kita masih lagi datang dengan nak dapat undi, cari kawasan Cina. Kerana Cina akan mengundi calon Cina. Nak menang undi, orang Melayu, cari kawasan Melayu. Nak menang sebelah orang kuat agama, cakap Islam. Walaupun hari itulah pergi masjidnya. Tak, sebenarnya be yourself, but you need to know what is going on. Kerana ini benda-benda yang perlu kita sedar. Kenapa kita perhati dalam suasana macam ni, apa berlaku pada negara? Daripada tua sampai muda, di antara yang kita nampak, mereka bergerak ke arah embracing choice, membuat pilihan dalam kehidupan. Tidak tertakluk pada tradisi dan kehendak ibu bapa dulu. Kehendak etnik dan agama. Tak, dia buat pilihan dalam kehidupan. Akhirnya kita perhati, what do they want? They want public space for democracy. Mereka nak kebebasan bersuara. Mereka nak kebebasan berkumpul. Mereka nak kebebasan bercakap. Sebab tu kalau surat khabar arus perdana terlampau nak pertahan BN, mati dia, tak laku lah. Akhirnya dia bagi free ke orang. Dia kena mengambil kira kepelbagaian pemikiran masyarakat tu. Kenapa? Mana-mana parti yang akan menang dalam pilihan raya ini, kalau masyarakat kita ialah rencam sosialnya, the last statement, sebenarnya you must be able to manage the differences of opinion. Kalau kamu boleh mengurus perbezaan pendapat dengan matang, you will win. Sekian. Terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak Dr. Mansur. Saya rasa banyak poin-poin penting yang ditimbulkan tadi mengenai pentingnya wujud satu falsafah yang jadi guidance kepada parti-parti politik. Disebut juga beberapa ideologi-ideologi politik dan juga betapa masyarakat sekarang menjadi lebih rencam. Saya rasa semua ini boleh ditimbulkan kembali dalam sesi perbincangan nanti. Tapi sebelum tu, mungkin Dr. Syahrudin dulu. Ya, terima kasih moderator Wan Saiful, sahabat-sahabat saya Dr. Mansur dan juga Mazli. Saya cuba nak menyambung apa yang disebut oleh Prof tadi, isu manifesto ni. Yang pertamanya, isu manifesto ni isu baru. Baru timbul dalam persaingan kedua parti politik. Macam sejarahnya membuktikan bahawa penjajah dulu menitik beratkan soal parti politik dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, kalau mengikut kajian saya, persaingan manifesto ini bermula sejak tahun 1999 apabila adanya Barisan Nasional versus Barisan Alternatif. Jadi isu baru. 2004 tak ada manifesto pasal persaingan mengikut parti-parti politik. Parti-parti politik memang ada dia punya manifesto masing-masing, tetapi dia tidak ada suatu persaingan manifesto antara yang memerintah dengan yang bakal memerintah. Dia tidak ada persaingan begitu. Dia lebih menjurus kepada parti politik masing-masing. Selalunya manifesto parti politik masing-masing to deny two-third majority, untuk menafikan 2/3 majority. Tetapi tidak ada manifesto untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan sewaktu dia nak memerintah. Cuma tahun 2008 dia ada sedikit sebanyak manifesto. Maknanya satu pakatan rakyat, Barisan Rakyat versus Barisan Nasional. Tapi dalam tahun 2013 ni, ini saya kata permulaan. Setelah 55 tahun kita merdeka, maka telah berlaku satu perubahan. Iaitu gabungan parti, manifesto, wujud manifesto dan berlawan dengan satu lagi barisan yang cuba untuk mewujudkan manifestonya. Jadi suasana ini perlu digembar-gemburkan. Ianya perlu dibahaskan. Maknanya saya lihat sekarang ini, kalau kita lihat di peringkat bawah, saya pusing satu Malaysia sekarang ni. Hari ini mula dengan selatan. Hari itu dah selesai utara, lepas itu timur baru balik ini. Besok kita pergi ke selatan. Nak melihat kepada sejauh mana manifesto itu cuba untuk disampaikan dalam masyarakat. Memang ada. Manifesto cuba disampaikan dalam masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang pertama ceramah-ceramah kelompok dia. Yang kedua ceramah-ceramah umum. Sudah pasti Perdana Menteri dengan yang cuba jadi Perdana Menteri mengemukakan dia punya sasaran dia, mengemukakan dia punya apa yang dilakukan dalam manifesto, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan ianya berlaku dalam konteks leaflet, risalah-risalah. Risalah, dia punya billboard. Kadang-kadang ada billboard yang terlalu banyak manifesto. Semua manifesto cuba diletakkan dalam billboard. Di sebelah-sebelah traffic light. Tak sempat nak baca. Baru baca nombor 1 dia ada 23. Nombor 1 dah terpasang balik. Dia punya warna hijau. Jadi tak sempat nak baca. Jadi itu mungkin over expose tentang suatu manifesto. Tetapi tidak dicerakinkan dalam konteks yang lebih satu persatu. Ada parti politik yang sudah pun mula memisah-misahkan manifesto itu dalam bentuk banner. Agak menarik kalau kita pergi ke utara, kita pergi ke selatan, dia buat dalam bentuk banner. Hapuskan tol, misalnya kata. Itu manifesto dia. Lepas tu kurangkan kenaikan harga minyak. So dia buat sesuatu. Dan ini sudah tentu lebih baik dalam konteks political marketing yang disebutkan tadi. Jadi manifesto ini, persaingan manifesto ini agak menarik kerana ianya baru bermula dan masing-masing bercakap soal manifesto. Bila Pakatan Rakyat dengan Pakatan Harapan Rakyat mengemukakan manifestonya, jadi dikritik oleh Barisan Nasional. Jadi yang untung yang dulu tu, yang orang yang mengemukakan manifesto dulu, walaupun mungkin banyak kelemahan, walaupun mungkin banyak kritikan, tapi untungnya dia keluarkan dulu. Kemudiannya Barisan Nasional pula keluarkan, Pakatan Rakyat attack. Tetapi orang akan mengatakan bahawa kamu keluar dulu, jadi yang kemudiannya meniru yang walaupun mungkin ada dia punya persamaan sedikit sebanyak, tetapi ada proses mungkin adjustment, mungkin pada saya bukan meniru lah, pada saya
ada suatu persimbangan di situ, masing-masing belajar mempelajari. Itu saya rasa seronoknya. Pakatan Rakyat mengumpulkan manifesto, Barisan Nasional mengumpulkan manifesto, masing-masing mengedaptasi, masing-masing cuba meniru, ataupun masing-masing cuba menyesuaikan dalam suasana semasa. Satu ketika dulu kereta tak boleh diturunkan harga, tapi bila orang keluarkan manifesto boleh pula turunkan harga. Jadi yang itu yang apa saya kata menariknya. Saya tak tahulah duit depa ni sokong siapa. Cuma saya nak sebutkan bahawa proses pinjam meminjam itu, proses pinjam meminjam berlaku, dan ini sudah tentu dia mendidik rakyat. Yang ketiga saya nak sentuh apa dia pengerusi, saya nak sentuh tentang adakah perlu manifesto ini didebatkan. UMCDEL, Universiti Malaya Center of Election Democracy, walaupun saya daripada UiTM, tapi saya merupakan salah seorang daripada fellow penyelidik dalam UMCDEL yang 2-3 hari ini banyak dipersoalkan, banyak didebatkan. Saya tak pergi situ. Saya tak melihat kepada populariti. Saya nak melihat cuma satu je. Iaitu adakah perlu manifesto itu didebatkan? Adakah perlu? 63% daripada responden menyatakan perlu. Cuma 11% je kata tidak. Yang lain-lain tak pasti. Jadi 63% itu perlu. Maknanya di sini bahawa rakyat, mana itu beyond political party dia tidak menjurus kepada satu parti politik. Dia cuma menjurus kepada adakah perlu. Dan kenapa rakyat menyatakan bahawa ianya perlu? Simple explanation. Iaitu kita didedahkan dengan presidential debate. Setiap kali baru berlalu United States punya presidential debate, dan orang tengok dalam CNN, orang tengok dalam Al Jazeera, orang tengok dalam Awani, orang tengok. Maknanya presidential debate dieksposkan, dikeluarkan ke dalam masyarakat. Dan orang tahu. Dan tiba-tiba Singapura membenarkan orang parti-parti politik mengemukakan manifestonya. Tiba-tiba kita nak diberikan 10 minit. Jadi yang ini lagi satu hal yang saya kira tidak sesuai, dan rasanya semua ahli akademik menyatakan persetujuannya bahawa 10 minit itu ridiculous. Kamu nak paparkan 23 manifesto dalam masa 10 minit. Kalau satu manifesto diterangkan 1 minit dah 23 minit. Jadi yang ini tak logik. Tak logik. Jadi secara demokrasinya rakyat inginkan. Dan Singapura yang kita kata dulu negara yang totalitarian apa, sudah pun mula membenarkan orang membuat debat Perdana Menterinya, debat parti politiknya. Dan Kenya, sebuah negara yang kita dok kutuk, negara yang mundur dan sebagainya, juga sudah ada presidential debate yang ada 9 calon di situ. Saya kira tidak terlambat. Kita ada lagi 4 hari ni, kita ada 5 hari. Saya cadangkan. Tak semestinya orang yang pandai berdebat itu akan memenangi dan mendapat hati rakyat. Tidak semestinya. Tidak semestinya orang yang soft spoken akan kalah dalam perdebatan. Tidak semestinya. Bergantung pada bagaimana cara kita boleh melakukan perdebatan itu depan rakyat, dan rakyat akan menilai mana yang lebih baik, mana yang tidak. Yang inilah yang saya jangka manifesto ini dengan sendirinya akan mendidik rakyat. Dia akan mendidik rakyat daripada sudut demokrasi. Dia akan memberikan ruang kepada rakyat untuk mula berinteraksi, dan kematangan itu sudah pun ada. Rakyat sudah pun mula menilai. Pergi ke mana-mana saya melakukan interview, dia katakan, ini menarik. Pendidikan percuma, menarik. Apa dia? BRIM, menarik juga pasal dapat daripada 500, 1000. Tahun depan dapat RM1,000 lagi, menarik. Tapi kita nakkan juga pendidikan percuma. So, isu-isu itu telah mula didebatkan sehingga kepada pekedai-pekedai makanan, sehingga kepada pemandu-pemandu teksi, kerana dia terkesan dengan ini, sehingga kepada pelajar-pelajar, dia mendebatkan adakah manifesto itu memberikan manfaat kepada mereka. Yang ini akan melahirkan suatu perdebatan yang sangat hebat. InsyaAllah dia akan memberikan. Kita dah 55 tahun merdeka, apa nak takut dengan berdebat soal manifesto? Dia tidak akan mencederakan kita. Cuma berkemungkinan dia mencederakan budaya dan kebiasaan yang sudah pun berlaku 55 tahun. I think for the next 55 years, kita perlukan perubahan politik yang begitu rupa. Itulah saja. Terima kasih. Dia dengar gaya sorak, dia tahu dah mana nak pergi ni sebenarnya.
Tapi saya tertarik betul figures kata 63% mahukan perdebatan dilakukan. Sebab bagi saya soalan kemudiannya ialah di antara 63% tu berapa orang yang betul-betul atas pagar. Sebab ada kemungkinan itu dalam 3% yang nak debat tu sebenarnya dia dah decide dah dia nak pilih mana satu. Dia nak tengok aja debate tu. Nanti dulu soal jawab tak buka lagi. Baru nak komen. So rasanya kita pergi ke panelis kita yang ketiga, Dr. Mazli. Okey. Terima kasih Saudara Wan Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rakan-rakan panelis dan pihak penganjur. Dia tak tahulah, saya kadang lebih suka duduk kat situ. Sebab bila kita duduk kat situ kita dengar orang cerita kan. Bila kita sendiri cerita kita kurang selesa. Okey. Tertarik 63%. Ya. Lebih kurang lah begitu. Kita tidak perlu tunggu 55 tahun lagi. Ini kalilah. Kalau kita mau politik matang, kita kena berubah. Okey. Okey. Kecuali kalau dalam tempoh 4 hari ini ada debat, itu kita fikir semula lah. Kan? Okey. Jadi bila cerita tentang apa ni manifesto. Dia manifesto pada perkataan Itali yang maksudnya clear, jelas. Dia dalam apa tu bahasa Inggeris pun dia guna tahun 1620 agak lewat dan saya tak tahu di zaman moden bila mula digunakan dalam apa ni political manifesto, tapi kat Amerika di zaman waktu perang waktu tu mula apa ni hangat penggunaan manifesto. Cuma di negara-negara maju manifesto ni satu benda yang penting lah. Kerana kalau kita tahu politik ni dia bukan hanya sekadar pilihan raya, tetapi lebih kepada rakyat ingin membuat pilihan yang tepat, yang bersih, dan pilihan yang dia buat tu, orang yang dia pilih mestilah accountable ataupun dipersoalkan oleh rakyat di kemudian harinya. Okey. Bila sebut manifesto, boleh saya buat lawak sikit sebelum saya mulakan apa ni perbincangan. Dia dah dapat tempo tadi. Tak, saya teringat seorang rakan saya politician dekat UK lah, dia buat lawak, dia kata manifesto ni dia kata it consists of promises. Dengan promises are made to be broken, dia kata. Jadi janji dibuat untuk diungkiri. Jadi dia buat satu cerita. Ini jangan nilai dari segi akidah, nanti rosak akidah. Okay. Jadi amaran kalau Jais ada kat sini. Okay. Ini joke dia bukan Islam, jadi dia buat joke ini. Dia kata nanti ada seorang congressman daripada Republican. Republican ni dia lebih kepada kapitalis sebenarnya, bukannya Demokrat. Demokrat lebih kepada sosialis ke. Jadi apa ni Republican ni parti Bush, Reagan dan sebagainya. Jadi apa tu dia kata dia amal dia sama banyak baik dan buruk. Jadi di hari hereafter dia kata he has given chance to choose whether to go to hell or to heaven. Untuk masuk syurga dan neraka. Jadi dia kata ini jangan nilai akidah daripada orang Islam, nanti rosak akidah tau. Ini just joke, sekadar lawak saja. Jadi kata dia dibenarkan untuk buat pilihan 14 hari trial dekat dua-dua tempat. Okay. Dia kata dia pilih nak pergi neraka dulu sebab people talk a lot of bad things about hell fire, dia kata. Dia masuk semua kawan-kawan Republican dia ada kat dalam tu. Definitely this joke is made by a Democrat, okay. Jadi dia kata dia jumpa semua. Jadi dia kata di siang hari main golf, di malam hari party. Setiap hari 14 hari pagi main golf, malam party, pagi main golf, malam party. Lepas habis 14 hari dia kata I'm sorry that I have to leave you guys and I have to try a place they call heaven. Dia kata tak tahulah macam mana, kalau sana lebih sedap aku tak dapat jumpa korang lagi lah. Jadi dia pun pergi heaven. Pergi heaven dia tak jumpa kawan-kawan dia seorang pun. Ada pun beberapa orang kongres dan ada beberapa orang yang tidak pernah terlibat politik, dia kata. Jadi dia hari pertama memang dia suasana sedap, angin sedap, rumah besar, tapi dia boring. Hari kedua dia boring, hari ketiga dia give up lah, dia kata God, I choose to go to hellfire. Ya. Jadi dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ini ikut joke dia lah. Masuk dalam neraka kena bakar, panas apa semua, kena siksa. Dia terkejut. Itu hari ada golf, itu hari ada malam-malam ada parti kan. Dia kata apa pasal sekarang ni kena ni. Jadi kawan dia kata itu hari waktu bentang manifesto. Now this is the reality. Okay, this is the reality of politics. Okay, jadi cerita pasal manifesto. Yalah,
Betul, saya setuju dengan Dr. Prof Mansur tadi, iaitu kalau kita lihat di Malaysia ini, yalah, dengan Dr. Syarudin sebut, isu perbincangan manifesto masih baru. Tahun 99 sebab kita ada BA, nampak macam ada satu saingan kepada BN, dan sekarang ni pun nampak saingan sebenar. Cuma yang kita berhadapan dengan situasi bila manifesto lalu idea versus idea. Idea lawan idea. Biasanya manifesto diasaskan daripada ideologi, falsafah. Dia ada falsafah yang ingin dibawa. Dan selalunya manifesto ini boleh diringkaskan dalam bentuk kata-kata. The change we believe in. Kan, kalau waktu Lib Dem dulu pilihan raya 2010 dia kata a fairer economy for better society, kan. Sebab dia protes politik. Labour ada dia punya manifesto, konservatif ada manifesto, semua bersumberkan mereka punya ideologi. Tapi kalau kita lihat dekat sini, kat Malaysia, bila sebut BN lawan PR, dia lain konstruk dia. Bagi BN, bila kalau nak kata ideologi, tak ideologi, saya rasa dia bukan kapitalis sangat pun. Dia lebih pada crony capitalism. Sebab kalau kata pure capitalism, Wan Saiful tak bersetuju, kan? Dia crony capitalism. Dan kalau nak kata DAP pun dia dah tak sosialis sangat. Sosialis betul tu Dr. Nasir. PSM. Dia lebih social demokrat ala Jerman sikit lah. Okay. Tapi nak ceritanya, BN dia lebih pragmatik. Dia punya ideologi nak kekal berkuasa. Itu saja. Itu saja. Ideologi ni nak kekal mengekalkan kekuasaan. PR, saya pun tak tahu. Kerana bila kita baca dari kacamata ideologi, kita baca dari kacamata diskurs. Mungkin saya ni bukan orang kuantitatif, tapi lebih pada diskurs. Saya agak sukar nak faham. Cuma saya boleh simpulkan satu. Mereka lebih inginkan change, itu clear. Ingin perubahan kepada kerajaan yang lebih baik, kerajaan lebih telus. Okey. Dan ingin membawa harapan rakyat. Cuma bila nak sebut tentang harapan rakyat, sama ada kita perasan ataupun tidak, dua manifesto, baik BN ataupun PR, BN dia sebutkan a promise of hope. Ada hope dan dikeluarkan selepas PR keluarkan dia punya manifesto yang bertajuk Manifesto Rakyat Pakatan Harapan Rakyat. Nama pun dah tiru dah. Okey. Jadi kat sini bila kita cuba lihat secara adil, saya rasa fair enough. Kita belum sampai lagi tahap kematangan manifesto, nak bicara tentang ideologi dan sebagainya. Tapi realiti kita berhadapan hari ini, bila kita teliti daripada konsep wacana ataupun diskurs, BN bersikap defensif. Dan ini kesan daripada PR yang bersikap ofensif, yang cuba buktikan bahawa mereka boleh memerintah, mereka mampu untuk deliver dan mereka ingin bawa perubahan. Dan BN dalam keadaan mereka defensif, dia terpaksa keluar dengan tunjukkan bahawa mereka masih lagi mampu untuk berkuasa. Mereka boleh deliver dan kesannya kalau kita lihat manifesto ni selalunya, manifesto akan bentuk vague ataupun dia lebih kepada umum. Tapi dalam manifesto BN begitu detail, sampaikan angka begitu detail. Jadi, yalah, saya ada baik dan buruknya. Okey, cuma bila kita lihat dekat sini, BN sungguh pun begitu. Di dalam manifesto mereka, dia masih menunjukkan identiti mereka bahawa they know how to govern. Sebab itu, ada dua point yang PR tak sentuh, mereka sentuh. Yang pertamanya dasar luar. Dasar luar di dalam PR. Sebab PR nak tunjukkan mereka akan mampu untuk berkuasa, tetapi mereka belum berkuasa lagi. Mereka hanya berkuasa kat negeri. Tetapi BN membuktikan bahawa kami telah berkuasa dan kami telah buktikan dan kami akan teruskan. Dan satu lagi ialah details tentang OKU. OKU banyak diberikan di dalam BN. PR ada disentuh dalam beberapa isu dalam pengangkutan awam, tetapi dalam pendidikan lebih umum. Dan baru ni saya bersama dengan rakan-rakan daripada OKU Gerak, kami bertemu dengan pemimpin PR Datuk Seri Anwar untuk bincang di mana OKU. Dia kata OKU ni, dia kata manifesto PR, dia tidaklah spesifik detail. Tetapi apa yang kita buat semua ni, dia kata memberikan keuntungan kepada sama ada kepada OKU ataupun kepada yang tidak OKU. Contohnya, bila beri pendidikan percuma berkualiti,
Ini termasuk OKU dan bukan OKU. Hapuskan tol, OKU pun tak kena tol. Kan? Turunkan harga minyak. Kan? Turunkan harga minyak. Ini juga OKU tak OKU semua mendapat layanan sama rata. Sebab dia kata kita tak boleh pergi detail. Sebab bila pergi detail kita akan lagi banyak melakukan kesilapan dan akan membuatkan janji yang akan kita ungkiri. Okay. Jadi kat sini saya lihat apa ni terdapat ini penilaian secara umum. Details kemudian ke kita nak masuk juga. Details kemudian okey, jadi saya serah okay. Boleh details. Saya memang nak tanya spesifik soalan mengenai a few points dalam dua-dua manifesto. Okey. So we can go into details. Mungkin boleh mula sikit sekarang. Sikit detail. Yeah. Okey, 2 minit. Kita nak nilai manifesto ni dia lihat kepada dua perkara. Pertama, lihat pada manifesto yang telah dibuat sebelum ini. Sama ada telah ditunaikan ataupun tidak ditunaikan. Dan yang kedua, tengok pada feasibility. Kemampuan untuk melaksanakannya. Okay. Jadi dalam kes ini, saya kira ukuran yang pertama bagi PR dia terselamat. Kerana sebelum ni tidak ada manifesto PR. Bahasa alternatif satu setup yang lain. Manifesto yang 2008 bercampur-campur kan. Dia tidak ada manifesto yang satu. Jadi ini baru manifesto mereka yang pertama. Cuma kita boleh nilai daripada kemampuan mereka untuk delivery. Dan ini boleh dilihat kepada 4 buah negeri yang PR perintah yang mengikut laporan Ketua Audit Negara bersih rasuah, mereka telah dengan jayanya dan juga pencapaian yang diiktiraf oleh Ketua Audit Negara. Jadi mungkinlah kita kata bolehlah. Bagi BN pula, selain daripada 22 poin yang mereka tiru daripada PR, kita kena lihat kepada manifesto 2008. Sejauh mana kita tengok manifesto 2008 telah dilaksanakan. Janji dia, sejauh mana janji dia tepati. Kita cuba lihat. Sebab dia kata manifesto ni janji antaranya. Kita tengok janji yang belum ditepati lagi. Okey. Ekonomi, manifesto BN 2008 menangani kesan kenaikan harga bagi menjamin kualiti hidup rakyat yang bermutu. Harga naik tak semenjak 2008? Okay. Memupuk dan membantu 1 juta syarikat dan usahawan IKS dalam masa 5 tahun. Saya tak ada nombor. Okey, menjana 2 juta peluang pekerjaan yang bermutu dalam masa 5 tahun. Sehingga kini short 800,000 lagi. Persoalan bermutu tak bermutu, big question mark. Tetapi 2013 dijanjikan 3.3 juta. Okay. Mengurangkan lagi defisit fiskal negara. Kenyataannya 2009 defisit kita 362 bilion, 2010 407 bilion, 2011 456 bilion. Janji ditepati tak? Okey. Adakah boleh nak percaya 2013 punya? Saya tak tahu. Okay. Melaksana pelan pembangunan 5 koridor ekonomi. Apa cerita dalam 2013 tak cerita pun koridor ekonomi lagi? Selepas Maklah cerita tentang koridor ekonomi? Saya tak tahu ke mana. Okey, kemudian lagi. Keselamatan, mengurangkan indeks jenayah negara. Di isunya bukan indeks, isunya persepsi kita. Tuan-tuan selamat tak nak tinggalkan kereta kat luar? Selamat tak nak biarkan rumah tidak berkunci? Anak kita nak biar pergi tuition tu, selamat tak? Saya tak tahu. Okey. Menangani isu pendatang asing tanpa izin. Sekarang ini masih ada 2 juta pendatang tanpa izin. Tak termasuk yang dapat IC. Meningkatkan keselamatan di sekolah-sekolah, taman-taman permainan dan tempat-tempat awam. Rakan saya Wong Ching Huat ketika tengah jogging kena pukul dengan 6 orang pakai helmet. Dan juga beberapa minggu lepas seorang ibu ditikam. Nasib baik anak dia dah lepaskan. Okey, masih tak selamat lagi. Urus tabir kerajaan. Oh, ini paling best. Pak Lah telah berjanji 2008, BN berjanji, bukan Pak Lah. Memerangi rasuah tanpa getar dan pilih kasih. Linggam mana pergi? Taib Mahmud. Siapa? SPRM tak layak. Apa cerita? Syarizat. Dan juga banyak isu-isu lain. Okey. Okey, ni baik. Pembangunan. Mengurangkan mengurangkan kadar kemiskinan keseluruhan kepada 2.8% menjelang 2010. Pada tahun 2009, kadar kemiskinan kita 3.9%. Tak berjaya. Jadi, apabila telah janji lama tak ditepati, apakah kita boleh terima janji yang baru? Menyediakan rumah lebih bermutu dengan harga mampu beli. Fail, terpaksa janji lagi. Akses kepada perkhidmatan kesihatan moden dan bermutu. Klinik Satu Malaysia.
menaik taraf pengangkutan awam dan mengurangkan kesesatan lalu lintas. Masih lagi jam masih lagi teruk, dan pengangkutan awam masih lagi dimonopoli oleh syarikat-syarikat tertentu. Pendekatan Kelantan baru, Kelantan maju bagi penduduk negeri itu. Royalty apa cerita? Okey, ini lebih menarik. Agama, membina persefahaman lebih baik tentang Islam kepada seluruh rakyat melalui Islam. Melalui perkasa ke Zulnuddin, Ibrahim Ali ke, ataupun Chua Soile. Okey. Meningkatkan usaha dialog isu-isu antara agama. Jadi wallahu alam, saya rasa ini antara indikator bagi kita untuk menilai manifesto. Dan saya rasa kalau lepas ni Pakatan Rakyat pun berkuasa, lepas PRU 13 ni, menjelang PRU 14, kita akan semak benda yang sama juga bagi mereka. Okay. Terima kasih. Saya bukan apa, saya duk dengar Dr. Mazli cakap tu. Saya duk risau takut besok kena panggil dengan TNC. So, saya duk tengok bila lah nak berhenti ni. So, anyway, kita masuk ke sesi yang kedua, iaitu sesi mengenai kita boleh sembang-sembang sikit. Apa kata kalau saya mulakan dengan satu persoalan dan lepas tu saya akan jemput kalau audiens ada soalan. Soalan saya simple je sebab tadi rasanya perbincangan kita lebih berbentuk very conceptual. Dr. Mazli made the point bahawa ada janji-janji, banyak janji-janji dalam manifesto PRU 12 2008 yang diberikan oleh Barisan Nasional yang tidak dipenuhi. Tapi kalau kita tengok dalam manifesto tahun ini, manifesto kali ini, yang dibentangkan oleh kedua-dua Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional, ada tak poin-poin yang bagus, ada tak poin-poin yang tidak bagus? Kalau diminta untuk pilih satu yang paling baik, satu yang paling tak baik dalam dua-dua manifesto ni, Dr. Mansur pilih mana satu? Bagi saya balik pada ilmu saya lah. Saya tak gagah ontologi. Cerita-cerita ni biar anak-anak muda cakap lah. I think di antara benda yang kita orang Malaysia patut sedar bila kita melihat manifesto parti BN dan PR ni, sebenarnya mereka kedua-duanya sebenarnya membahaskan benda sama. Sebenarnya negara dari semenjak DEB berjalan, sebenarnya ada sebuah negara kapitalis, pasar, dan sekarang terikat dengan kita panggil the global economy. Dan pemerintah yang ada sekarang, pada dulu lagi sebenarnya, walaupun Mazli kata dia pragmatic dah, BN and UMNO is very capitalistic. Sebenarnya bila BN dan UMNO is very capitalistic, benda yang BN tak sedar, yang ini dikapitalisasi oleh PR, iaitu berlakunya bagaimana the rich and powerful, yang kita kata korup lah, kroni lah, sapu lah kan. Sebenarnya the rich and powerful, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk menguasai sumber masyarakat dan kedudukan dalam negara. Jadi akhirnya kita perhati banyak masyarakat yang saya gulungkan dalam golongan the loser, yang terlepas kan. Sebab itu kita perhati masalah negara kita ketara sekarang ialah social inequalities. We are paying the price of social inequalities. Sebab itu bila PR datang dengan manifesto yang bersifat very, kita panggil ini masalah dia tu, ini masalah dia rumah penjara, ini masalah ni. Kan dia cari benda yang orang duk cakap, letak situ. Dan memang rakyat terima. Kenapa? Inilah masalah pemerintahan negara kita sekarang. Iaitu kalau pemerintahan kita berdasar sistem kapitalisme, sistem siapa yang memiliki kuasa dan kuasa ekonomi dan politik ada, dia akan menguasai benda. Akhirnya apa yang berlakulah jurang sosial yang agak luas di negara. Sebenarnya akhir-akhir ini jurang kita cukup tinggi. Closer to 0.44445. Itu very high. Menunjukkan kumpulan kaya yang dalam 10% tu mungkin kontrol dalam 70% harta negara. Harta dan pendapatan. Jadi kita yang lain ni sengih saja. Jadi Dr. Mansur, kalau boleh saya nak balik pada soalan saya tadi. Jadi adakah dalam janji yang dibagi oleh BN sekarang,
akan dapat mengubah suasana yang Dr. Mansur explain tadi. Sebab itu saya perhati sekarang, kita tak, saya tu bila PR keluar dulu, dia dah tahu, dia PR ni datang, dia bukan kerajaan, dia orang rakyat kan. Dia datang pada rakyat, rakyat cerita ini dia letak lah. BN ni dia datang pada atas. Sebab dia pegang kuasa. Akhirnya dia datang benda besar, projek besar-besar, akhirnya dia perhati, sebenarnya dia tidak mencecah kepada kehendak rakyat. Sebab itu, parti-parti manifesto peringkat negeri yang sebenarnya yang banyak tiru Pakatan Rakyat tu. Kenapa baru dia sedar, we have mismanaged the nation. Sebenarnya isu di kita sekarang ialah yang kita risau tak kira PR menang ke, BM menang ke, parti manifesto dia sedar tak? Kita mengurus the price of social inequalities. Because negara kita terlalu terdedah pada kita panggil pasaran, kepada global economy yang kadang-kala the politician yang ada ni rubber stamp saja. Rubber stamp untuk penyangan si kaya. Dan dia terikat, itu yang kita boleh lihat cerita macam-macam benda. Orang Melayu siapa terikat dengan cakap sana, cakap sini, kapal selam, kerana that's what is happening. Kenapa sebenarnya? Inilah penyakit Malaysia. Sebab itu bagi saya, kita kena fikir. Ini dalam sistem kapitalisme ni, kita panggil cultural capital budaya, agama dia nipis. Di sini saya harap mana-mana parti yang nak menang ini please think about the soul. Okey, terima kasih. Saya sebenarnya ada beberapa benda yang saya agak tidak bersetuju dengan pandangan mengenai kapitalisme tadi sebab saya run an organisation called Ideas. Ideas ditubuhkan semata-mata untuk mempromosikan dan mewar-warkan konsep liberalisme, kapitalisme. Tapi saya tak nak abuse saya punya position untuk question lagi. Saya janji dengan penganjur untuk jadi moderator, saya menepati janji. Tapi nampaknya daripada apa Dr. Mansur sebut tadi, sefaham saya ialah manifesto yang dibentangkan antara BN dengan Pakatan sekarang yang lebih menepati kehendak rakyat ialah yang dibentangkan oleh Pakatan, PR. Itu conclusionnya. Okey. Mungkin kita pergi kepada Dr. Syahrudin. Soalan lebih kurang sama, iaitu antara BN dengan Pakatan, ada yang baik, ada yang buruk. Kamu nak suruh saya pilih yang mana baik PRBN? Tak apa, yang tu bagi saya soal kemudian. Jawabnya besok pagi kena panggil lah. Okey, begini ya. Dia sesuatu manifesto parti politik, contoh di Barat. Saya bagi contoh di Barat. Antara Demokrat dengan Republican. Republican banyak manifesto dan dasar-dasarnya adalah pro-businesses. Pro-businesses. Maknanya kenapa? Pasal nak menyemarakkan ruang kepada pedagang-pedagang. Harapannya supaya golongan pedagang ini akan membantu rakyat. Tapi di pro-businesses. Iklim, suasana perniagaan itu perlu digembar-gemburkan. Yang keduanya kalau Demokrat, dia pro-peoples. Jadi pro-peoples itu supaya rakyat lebih stabil, keadilan dan sebagainya, dan kemudiannya dia akan mewujudkan suasana bisnes yang baik. Jadi ini berlaku juga dalam konteks di Malaysia ni. Barisan Nasional yang Dr. Mansur kata tadi dia tidak ada ideologi, itulah ideologinya, iaitu tidak ada ideologi. Panjang dia, that's ideologi ya. Benda yang tak ada ideologi adalah salah satu daripada ideologi. Jadi maknanya itu ideologi juga, itu sikap dia. Sikap dia pragmatis. Dia tengok suasana. Kalau misalnya kata kalau rakyat condong, apa rakyat nak? Rakyat condong kepada perdagangan, dia akan pergi ke situ. Rakyat condong kepada agama, dia akan ada nilai Islam dan sebagainya, adari sebagainya. Kalau rakyat condong kepada sesuatu dasar, maka dia pergi. So maknanya dia bergantung kepada suasana apa kehendak rakyat. Itu juga ideologi. Okey. Kita melihat kepada apa kehendak rakyat. Saya setuju apa kehendak rakyat. Apa kehendak rakyat itulah yang menyebabkan Pakatan Rakyat mengemukakan manifesto harapan rakyatnya. Mungkin tak tahulah siapa yang think tank. Mungkin ada kelemahan, mungkin ada kelebihan. Kelemahannya adalah dia bukan agensi kerajaan. Dia bukan agensi. Agensi maknanya dia bukannya orang kerajaan yang membuat manifesto itu. Dia adalah orang, mungkin anak-anak muda yang think beyond the blue ocean strategy. Blue ocean strategy itu maknanya things beyond boundary. Berfikir di luar kotak. Jadi mungkinlah itu yang telah menyebabkan banyak ada ruang-ruang yang mungkin pro rakyat, tapi ada juga ruang-ruang kelemahan yang mungkin boleh diampuni dalam soal
soal pembuatan manifesto. Tetapi yang disebut oleh Prof tadi, yang soal itu bottom up approach, datang dari rakyat jadi satu manifesto besar. Satu lagi top down approach, iaitu itu pasal dah biasa memerintah 55 tahun. Jadi dia bergantung sepenuhnya kepada agensi kerajaan. Agensi kerajaan yang akan feed information. Agensi kerajaan. Jadi bukannya parti politik. Saya tak yakin bahawa manifesto Barisan Nasional dilakukan oleh orang-orang dalam parti. Saya tak yakin itu kerana apabila sudah lama memerintah, maka sudah tentu dia bergantung kepada agensi dan institusi kerajaan. Tanpa agensi dan institusi kerajaan itu, maka parti politik tidak akan mempunyai daya dan upaya untuk melakukan suatu manifesto yang mungkin di luar jangkaan. Jadi itulah yang menentukan apa yang lebih menarik antara kedua-duanya itu. Apabila kajian dilakukan, yang sekali lagi saya katakan UMC Del, ada satu lagi tajuk tentang manifesto mana yang lebih appealing, yang saya sebutkan tadi, lebih meyakinkan, maka peratusannya, saya tak pasti peratusan berapa, tapi peratusan yang sokongan kepada Pakatan Rakyat itu melebihi daripada Barisan Nasional. Melebihi. Yang itu tidak didebatkan dalam yang didebatkan adalah populariti Anwar lebih tinggi daripada Najib. Itu didebatkan, bukan main. Tetapi manifesto tidak didebatkan. Sepatutnya itulah didebatkan. Manifesto mana yang lebih meyakinkan kepada rakyat. Kenapa? Pasal apabila kajian itu menunjukkan itu persepsi rakyat, tanggungjawab kepada parti politik untuk membetulkan. Kerana mereka ada lebih kurang seminggu ni, nak betulkan mana yang longgar, skru mana yang rasa tak betul kan. Orang akan mengatakan bahawa lebih jujur, kan? Sepatutnya kita lebih jujur kepada apa yang kita lakukan. Apa pandangan kita tidak semestinya perfect. Dan kita boleh adjust. Dan ini adjustment, contohnya macam Pakatan Rakyat ada membuat adjustment tertentu kan. Contohnya apabila orang kritik kenapa tidak ada OKU. Kritik kenapa tidak ada sesuatu dasar tentang isu-isu misalnya kata etnik kan ada ditimbulkan. Tidak dasar khusus untuk India, orang India. Sedangkan dalam Barisan Nasional ada. Jadi jawapan-jawapan itu telah diberikan. Dan bagi saya kalau perdebatan kita adalah perdebatan berkaitan dengan manifesto, sudah tentu dia akan menjadi matang. Tetapi dalam masa seminggu lebih yang lepas penamaan calon itu, kita ni lost track. Lost track itu kenapa? Banyak isu-isu lain yang timbul. Isu gata politik fitnah, isu video keluar lagi tak habis-habis. Jadi walaupun kajian yang menunjukkan bahawa yang yakin dengan video tu cuma 11%. 11% ni kalau bisnes rugi 11%. Yang 63, 60, even 65% tak percaya. Jadi tak payah timbulkan lagi pasal buang masa. Lebih baik menumpukan perhatian kepada manifesto, kan? Jadi dia lebih menarik dalam perdebatan, apa kelonggaran. Saya yakin bahawa Pakatan Rakyat punya manifesto tidak perfect. Jadi bila orang komen, dia membetulkan sedikit dan dia mempunyai masa untuk menyampaikan itu kepada rakyat. BN pun tak perfect, jangan kata ianya perfect. Satu, dia terperinci, memang terperinci. Terperinci itu ada sukarnya. Yang bila kamu perincikan, 5 tahun lagi Mazli Malik mulalah dia buat suatu yang ini tak tepat, yang itu tak tepat kan. Jadi dia memberikan ruang macam orang seperti Dr. Mazli untuk mengomen semua manifesto yang terperinci dari itu. Lebih baik manifesto lebih bersifat dasar dan dia akan membantu kepada kerajaan yang akan datang untuk mengemukakan dasar yang berkait rapat dengan manifestonya. Itu lebih menarik. Dan perbincangan, saya masih lagi mengatakan sempat lagi, kita ada 4 hari lagi sebelum pilihan raya, boleh lagi ada debat manifesto dalam televisyen, insyaAllah. Okey. Sinar Harian kena ambil jadi front page esok. Debat masih sempat. Malaysia gini pun boleh masuk juga. Okey. Saya sebenarnya ada direction, there's a certain direction that I'm trying to take. Dan saya nak twist sikit soalan saya kepada Dr. Mazli. Sebab dua-dua panelis tadi mengatakan ada pro and cons. Dr. Mansur menyebutkan bahawa bagi dia Pakatan Rakyat macam manifesto lebih responsif kepada apa yang diminta oleh rakyat. Jadi soalan saya ialah,
dalam suasana yang mana kita cuba untuk memberikan setiap sesuatu yang diminta. Jadi minta yang ni bagi, minta yang tu bagi, minta yang ni janji bagi. Adakah ini benda bagi ni satu benda yang baik untuk negara? Betul manifesto sesebuah parti mungkin menjanjikan apa yang rakyat nak. Tapi persoalan saya ialah adakah janji untuk bagi segala benda ni satu benda yang baik dalam sebuah negara yang membangun macam Malaysia? Okey, sebelum jawab soalan tu, saya bila Dr. Syarudin sebut kajian UMCDAL, lepas ni tobatlah dipetikan lagi sampelnya lah, tak represent ramai lagi dan sebagainya. Syarudin menyokong. Syarudin menyokong. Tapi menarik, boleh buat keluar tentang bahawa manifesto kata rakyat peratusannya lebih disokong oleh rakyat berdasarkan kajian UMCDAL. Jadi esok meletup lagi kat soal khabar UMCDAL kena. Okey. Dia menarik bila cakap tentang apa tu elok ataupun tidak bagi. Cuma sebelum nak bagi ni saya setuju dengan kata Dr. Mansur, orang tak tahu siapa yang buat benda ni. Kalau beza di negara-negara maju, orang tahu tim dalam parti ni tim yang buat manifesto dan orang tahu method mereka buat. Contohnya mereka buat survey, mereka ada polling agent, jadi berdasarkan ideologi mereka, dia serasikan dengan apa yang rakyat perlukan. Needs, bukan want lah. Rakyat nak, memang banyak nak, tak akan terpuas semua. Tetapi apa yang diperlukan. Dan berbalik kepada ini, kita lihat appealing, mungkin Dr. Syarudin boleh kemukakan dengan figure. Bagi saya orang yang lihat kepada diskurs, kita lebih pada kualitatif, lihat kepada dia punya wacana. Jadi kalau kita lihat Pakatan Rakyat daripada manifestonya, dia lebih appeal ataupun lebih menarik kepada apa tahu? Orang muda. Kerana isu yang ada sentuhnya berkaitan orang muda. Isu apa? PTPTN, tobat orang muda kan. Isu rumah, orang baru grad dah lah kena bayar PTPTN, nak beli kereta pun mahal, kena bayar tol, minyak mahal, rumah pun tak ada, nak kahwin pun tak boleh. Nasib baiklah ada satu Malaysia skim kahwin. Okey tak, itu gurau je. Okey. Jadi bagi mereka, ialah mereka nak bukan setakat kahwin saja, mereka nak isu-isu ni. Jadi ditangani. Begitu dengan urban lower class, lower income ataupun orang yang pendapatan rendah yang duduk di kota, duduk di bandar-bandar. Orang macam gini yang biasa daripada ekonomi yang ada sekarang ini begitu tertekan. Macam kata Dr. Mansur tadi, inequality, jurang pendapatan itu, kalau kita lihat, Malaysia nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 3 di Asia. Jurang pendapatan antara yang mendapat 5,000 ke atas dengan 5,000 ke bawah tu terlampau jauh. Itu tak campur yang yang dapat 10,000 ke atas tu lagilah kecil dia punya pendapatannya. Okey. Begitu dengan ni household debt hutang isi rumah berbanding dengan disposable income dengan pendapatan mereka, Malaysia mencatat tertinggi 120%. Apa yang kita dapat, kita berhutang ni lebih banyak daripada apa kita dapat. Jadi isu-isu seperti ini bila Pakatan Rakyat bawa, kita pun tak tahu orang muda manalah buat, tetapi oleh kerana dia orang muda, dia bawa benda tu, dia pergi ke hati orang muda. Dia boleh appeal kepada orang muda. Jadi isu-isu ni, mereka nak beli kereta, mereka penat bayar tu. Kita orang yang dah muda sikit lebih pun suffer kan dengan anak dah sekolah dan sebagainya, itu kita nak. Dan juga kepada middle class. Golongan middle class memang mereka fikir tentang pendidikan, tentang kerajaan lebih bersih semua, dan business people. Saya tak tahu sama ada business people kat sini, kadang-kadang memang dia favor kepada, kalau di Republican tu lain, tetapi business people pun dia bukan hanya kepada dasar yang menguntungkan kroni ya. Kita kena faham, kadang-kadang memang pro business tetapi business kroni. Ini tak menjanjikan apa-apa. Sebab tu satu keistimewaan PR punya manifesto, mereka committed untuk lawan monopoli dan juga direct nego kepada tender. Ini baik untuk bisnes sebenarnya. Walaupun mereka itu membawa inspirasi yang lebih berbaunya kepada rakyat ataupun sosialis, kan? Okey. Sebab itu mereka kata manifesto mereka ni lebih general dan untuk semua. BN bukan kita kata tak elok, ada sudut positif juga. Beri tu. Bagusnya apa? Untuk memang orang low income. Mereka akan dapat BRIM, dapat KRIM, dapat sebagainya kan. Orang di luar bandar. Tetapi persoalannya adakah menyelesaikan masalah mereka?
dapat 1000 setahun, dapat 500 setahun, benda itu tidak sustain. Benda itu tidak berterusan. Sekali belanja, sebulan, 2 bulan habis. Berbanding jikalau minyak turun harga. Pendidikan percuma. Barang tak naik harga. Jadi, bagi orang yang sekarang orang kampung pun, walaupun kampung pun, anak-anak dia duduk kat bandar. Duduk balik tu, kirimkan apa tu, tunjukkan YouTube dan sebagainya. Dia orang pun baca juga. Kadang separuh tu, setiap kali balik kampung, dia belikan Suara Keadilan lah, Harakah. Tak pun separuh tu yang memang bapak dia biru pekat sangat, dia belikan Sinar Harian je. Okey. Dan satu lagi, BN, kadang satu persepsi, orang kata, manifesto BN lebih menguntungkan kaum India. Kerana dia sebut spesifik. Kaum India, lepas tu kaum India pergi kat PR, kenapa tak spesifik? PR kata kami buat untuk semua. Untuk kaum India, detail, kenapa? Kita faham, 2008 yang lalu, sokongan kaum India kepada BN cuma 18% saja. Baru ni, yang terakhir, 55%. Tapi kita ingat, janji dulu, Maika, saham Maika, apa cerita? Kan? Jadi, jangan terpedaya dengan janji. Kan? Wallahu alam lah. Cuma baik ataupun tidak, kita lihat kepada satu persoalan yang kadang orang ramai fikir. Bagi ini, dari mana duitnya? Okey, dengan BRIM, dengan KRIM dan sebagainya, dari mana sumbernya? Pinjam, bond dan sebagainya, kan? Dalam keadaan kita punya defisit semakin meningkat, adakah ia tindakan yang bijak? Persoalan yang sama, bila kita risau, PR nak buat benda yang mengikut pemikiran libertarian seperti Wan Saifuddin, satu benda yang tidak efektif. Saya pula kena. Ia mewujudkan budaya renting culture, iaitu rakyat bergantung harap kepada negara bagi dan benda itu tak ada pulangan balik. Tapi bila kita berhujah dengan mereka boleh kemukakan. Dia kata, pertama sekali dengan memotong ketirisan, rasuah, direct nego, monopoli semua yang boleh menjimatkan 49 bilion. Dan kita tahu bahawa setiap tahun kita rugi hampir 28 bilion daripada ketirisan dan sebagainya. Dan daripada tolak tol dan sebagainya, mereka boleh dapat lagi 7 bilion. Dan adalah angka-angkanya, saya pun tak reti. Ni orang yang accountant macam Rafizi masa debat itu dia duk kira. Tapi bila kita ni yang tak reti apa-apa baca tengok, make sense. Cuma bagi BN, yang saya masih mencari lagi, dekat mana income? Kalau kita tak boleh kemukakan income tu, kalau untuk terus berhutang dan sebagainya, ini tak elok. Dalam Islam pun kita tak mengalakkan berhutang banyak. Wallah. Okey, sebelum Rabirah. Okey. Saya ingat nak teruskan kempen tadi, tapi okey. Okey, so saya rasa kita dah dengar daripada tiga-tiga panelis, mungkin kita boleh buka pada soalan. Kalau kita bagi yang di belakang dulu, kemudian depan ya. Testing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan saya sebenarnya akan menjawab yang Dr. Mazli tu, dari mana datang duit tu. Cuma saya tarik perhatian hadirin semua. Kalau masih ingat, Datuk Seri Anwar tu pernah sebut dia ada berkotak-kotak rahsia besar. Ingat lagi tak? Okey. Saya hanya cabut 1-2 helai daripada satu kotak saja untuk menjawab apa yang kita bentang hari ini. Pertama, saya sebut soalan bodoh lah, soalan lawak. Orang putih kata apa, stupid question kan. Jadi panggil soalan lawak dengan soalan serius. Soalan lawak saya mudah je. Kenapa kita susah-susah nak bandingkan manifesto BN dengan Pakatan Rakyat? Lantik saya Perdana Menteri. Tak bertanding nak lantik macam mana? Tak ada ke menteri yang memegang jawatan menteri tanpa jadi calon pun? Kan? Tak boleh, ada jawapan tu nanti. Okey. Listen. Okey. Laju sikit. Okey. Kalau lantik saya jadi Perdana Menteri, BRIM berapa? 500 kan? Okay. Saya akan bagi 1 juta ringgit. Ya? Saya ulang ya. 1 juta ringgit kepada setiap rakyat. Jadi kalau
satu keluarga ada 10 orang, bermakna keluarga itu dapat 10 juta ringgit. Bukan US dollar, ringgit. Kita kena cepat sikit lah saya Ya, rasa. kenapa? Sebab manifesto ni sebenarnya topeng je, hiasan je. Nak tarik pengundi supaya undi parti sebelah sini, parti sebelah sana. Saya dengar sebelah sini kata, oh orang belah sana gila kuasa, nak memerintah. Orang belah sana pun kata, oh ini gila kuasa, nak mempertahan kuasa. Tak apa, biar tak salah. Tak salah gila Jadi kuasa. poinnya ialah manifesto dua-dua semata-mata untuk menarik undi. Itu Okey, poin yang kenapa? pertama. Tapi di bawah dia tu apa? Kita lihat yang di atas ni. Di bawah dia akun umbinya apa? Dia pergi kepada rahsia besar. Saya akan buka 3 saja rahsia besar ini. Satu, kenapa nak tarik pengundi? Bagi Pakatan Rakyat nak memerintah kan? Ada sebab-sebab dia manifest. Tapi yang barisan nasional dia nak mempertahan. Saya pakai analogi ya. Saya risau takut panjang sangat sebab kita nak panelis kita bercakap. Ya. So boleh go straight to the question tak? Okey, jadi soalan ni tadi satu, kenapa nak bincang. Yang kedua ni, kenapa 47 tahun rahsia ni disimpan oleh UMNO? Ingat teori Rahman. Rahman dah habis. Kenapa rahsia ni disimpan 47 tahun? Bila Indonesia merdeka, dia berikan 70 bilion kilogram emas. Atau 70 juta tan emas kepada nama Sukarno. Bila Malaysia merdeka pada 6 Ogos 1966, dia beri atas nama Tengku Abdul Rahman 2.4 kalau nakkan betul dia 24,209,37,400 Okey. kilogram emas. Untuk apa? Saya betul-betul rasa soalan ni amat lari jauh pada tajuk. Bukan. So unless you have a specific question, I'm going to ask the microphone to be taken away. So harap tanya soalan sekarang ataupun saya ambil balik mikrofon. Soalannya perbelanjaan kerajaan tu sebenarnya adalah daripada satu dana yang diurus oleh kerajaan UMNO. Sebabnya kita tak boleh dapat sumber daripada mana. Okey. Terima kasih. Point taken. Thank you very much. Saya tak pasti sama ada saya nak benarkan jawab atau tidak sebab saya lari jauh pada topik. Tapi kita minta soalan dari depan. Dalam kebelakangan ini terdapat segelintir pihak yang menyatakan bahawa mempertahankan akidah lebih penting daripada isu-isu keduniaan seperti pemansuhan tol dan pendidikan percuma. Soalan saya, bagaimana dalam masa 5 hari menjelang hari undi, bagaimana kita nak menukarkan mindset setengah rakyat yang masih akan mengundi berdasarkan sentimen perkauman dan agama dan bukan undi berdasarkan polisi dan idea. Itu saja. Okey. So bagaimana nak ubah daripada undi berdasarkan perkauman kepada undi berdasarkan dasar? Okey. Ada lagi soalan satu lagi? Ni depannya ada 2. Depan. Kalau belakang ada nak tanya soalan, tolong angkat tangan. Saya boleh nampak insyaAllah. Terima kasih. Saya bukan soalan tapi saya nak minta jasa baik yang paling besar agar perdebatan atau perbicaraan seperti ini dapat diperkasakan di luar sana supaya didengar oleh semua rakyat. Maknanya parti-parti yang bertanding berceramah di atas satu pentas dengan audiens yang sama dan kita akan dapat mengelak segala ketomahan, fitnah dan sebagainya. Kita membicarakan secara akademik masalah manifesto dan dasar-dasar. Ini kita ceramah hasil duduk kutuk, duduk kaji, duduk kejuh bersemak kita berada di pentas yang berasingan. Maka timbullah tuduh menuduh, caci mencaci dan sebagainya. Bilakah Malaysia akan berada parti-parti ini bertanding, berceramah di atas satu stage, di atas satu pentas dengan audiens yang sama saja. Tidak ada kira parti dan rakyat akan jadi matang untuk berfikir. Barulah polisi kita matang, barulah negara kita matang. Tidak ada caci mencaci. Saya minta prok-prok di sini memperkasakan metod ini di dalam negara kita, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan saya rasa yang ini bukan satu soalan, satu statement dan saya amat menyokong. Saya rasa kita perlu ucap tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada Sinar Harian yang bersungguh-sungguh mengajukan program pada hari ini. So mungkin kita boleh pergi pada soalan tadi, bagaimana nak pastikan rakyat di luar mengundi berdasarkan dasar dan bukan semata-mata berdasarkan perkauman atau dan sebagainya. Very short answers maybe. Ada siapa nak jawab? Saya nak
memberi pandangan yang kedua tadi soal sentimen, sentimen yang katakan bahawa isu akidah dan sebagainya itu sentimen tu satu sentimen yang jumlahnya kecil. Bagi saya sokongan rakyat sekarang ni adalah sama ada Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. So yang lain-lain tu datangnya tu calon berwibawa ke, pentingnya akidah ke, yang itu kecil. Yang itu tak tahulah kalau dia dapat berapa undi itu. Alhamdulillah, kalau tak dapat undi itu nasib dia tak berlahi. Dia cuba masuk dalam suasana persaingan yang besar antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Soal perdebatan tadi itu saya menyokong, kerana itu saya dan Sinar mengemukakan perdebatan ini semenjak berapa puluh siri itu pada saya adalah merupakan proses pemula kepada perdebatan itu. Ini proses mendidik rakyat. Yang kita nak sekarang ni supaya dulu satu ketika dulu agak baik, iaitu RTM rasanya dalam 4 tahun lalu lepas 2008 dia buat satu debat yang menarik antara Anwar Ibrahim dengan Sabri Cik, walaupun kita tahu siapa yang menang siapa yang kalah masa itu, tetapi itu pemula, tetapi kemudiannya stop, lepas tu ada antara Lim Guan Eng dengan Ko Sukun, lepas tu tak berhenti macam tu aja, lepas tu ada beberapa siri. Bukan perdebatan tapi diskusi antara parti-parti politik yang rasanya menarik tetapi tiba-tiba berhenti begitu saja. Adalah sesuatu berlaku mungkin tidak menyebelahi ataupun sebagainya, jadi menyebabkan di stop. Pada saya siri-siri begitu perlu dikemaskan, perlu diwar-warkan dan akhirnya rakyat nanti akan lebih terdidik sifatnya untuk memilih lebih kepada manifesto, lebih daripada pemilihan kepada calon ataupun kepada parti politik. Jadi itu dia punya sebab. Yang soal rahsia kerajaan apa semua itu saya tak berapa nak pasti. Jadi saya tak boleh menjawab isu-isu yang dikemukakan. Saya serah kepada Dr. Mazli, mungkin banyak rahsia yang dia miliki. So jawapan tadi lah mengenai perlunya pendidikan kepada rakyat agar mereka lebih berfikir mengenai dasar dan ini peranan media. Ada jawapan yang lain daripada tu tak? Kalau sama boleh tak ya? Tak, saya ingat bila rahsia saya tak tahu lah. Setakat ni yang duduk cerita ada 6 kotak rahsia Ezam Makno ya. Dan mungkin Sinar Harian lepas PRU 13 ke panggil dia terus cerita ke manakah kotak rahsia tersebut. So tak berkaitan dengan pendidikan. Ya betul, saya setuju. Maksudnya semua orang kat tadi setujulah. Tak ada tak setuju pula. Cuma kat sini saya rasa di pihak kerajaan pemerintah tu sendiri. Media, yalah media yang berani siapa? Sinar Harian, Astro Awani buat berani kemudian kena kan. Hari ni dia datang pun dia berani ambil pukul 5 aja. Okey. Ini masalahnya apabila sepatutnya media menjadi kuasa keempat di dalam sebuah negara. Selepas kuasa eksekutif, selepas kuasa legislatif, kuasa kehakiman, media sepatutnya menjadi pencorak. Yalah, kita tak nafikan, memang media ni dia akan terletak kepada siapa sponsor dia. Dekat negara maju pun kita tahu, kalau separuh The Times tu memang parti Wan Saipul yang sokong, kan? Kalau independent, parti Labour, kan? Lib Dem, independent Lib Dem. 2010 dia pindah kepada parti saya, kan? Lib Dem. Kemudian begitu soal khabar ada. Cuma BBC memang open, kan? Kita tahu adanya ruang dan tidak ada sekatan. Tidak ada orang ni kena ban, orang tu kena ban. Dia tak wujud macam itu. Dan masalah mentaliti yang nak ban orang dan sebagainya, ini hanya akan membonsaikan pemikiran rakyat. Okey. Dan masalah lagi, bila membonsaikan, ini penting untuk suasana politik dia panggil patronage politik. Patronage politik ni, aku lebih tahu daripada semua. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Datuk Seri Najib dah beritahu, waktu ataupun zaman mengaku kita tahu tahu semua sudah berakhir. Malangnya tak ada orang faham apa dia cakap tu. Di dalam barisan sendiri. Kan? Di bawah masih lagi orang pick up macam itu. Hatta kat dalam Prime Minister Office yang biasa kacau media ni semua, tak berfikir macam Datuk Seri Najib sendiri. Sepatutnya saya rasa bila 16 September 2012, ni bukan 16 September 2008 16 September 2012 ketika Datuk Seri Najib bagi ucapan Hari Malaysia tu, saya antara orang yang gembira waktu naik kereta tu menangis-nangis. Sebab dia mengatakan kita akan menghapuskan undang-undang yang draconian,
ISA Section 27, apa ni, Akta Polis, dan kita juga akan memastikan Malaysia mengalami transformasi kepada demokrasi bertaraf antarabangsa. Gembira saya. Tetapi ke manakah janji-janji manismu? Itulah. Okey, itu ya. Okay. Habis dah. Yang janji ditepati dengan janji manis pun cuma ada di jempol je. Habis dah Dr. Mazli ni. Sinar harian ada kerja kosong ke lepas ni? Okey, just nak bagi konteks. Dr. Mazli dengan saya sama-sama kami di UK dulu, dan saya di masa di UK saya aktif dalam Parti Konservatif, malahan pernah bertanding sebagai calon Parti Konservatif tahun 2007. So itu yang dia buat lawak pasal UK Libertarian semua tu. Okey, anyway, so ada soalan lagi? Siapa? Ya, sila. Assalamualaikum. Saya nak bagi sikit pandangan lah ya. Sebab manifesto ni ialah janji-janji pada parti-parti yang belum berkuasa lagi untuk memenangi pilihan rakyat. Barisan Nasional ialah parti yang berkuasa. Dia tak perlu buat manifesto. Dia dengan kuasa yang ada, dia kata nak turun kereta, dia arah je pada perotak turun kereta. Sepatutnya dia buat macam itu. Kalau PTPTN dia kata tak payah bayar duit, dia arah pada duit, tutup, habis cerita. Pakatan Rakyat tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang ni BN dia buat janji. Janji yang dia buat tu tak mungkin dia tepati. Sebab apa yang ada sekarang tu, saya kata kalau dia sebagai pemerintah tak payah manifesto. Dia tengok Pakatan Rakyat kata dia nak turunkan kereta. Aku ni pemerintah, aku ada kuasa. Bagi tahu orang penonton, cukai akses 20% turun. Turunkan kereta. Boleh tak? Jadi sekarang apa yang saya perhatikan, BN cuba nak menipu kita. Okey, terima kasih banyak. Calon kita bagi Dewan Undangan Negeri mana tu? Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya atau ya, yang tengah ni dulu. Yang jaket hitam ni. Kejap aja, belakang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Najib Ibrahim, UIA. Saya cuma nak tanya satu soalan. Mana-mana ahli panel pun jawab. Sebab saya beberapa minggu lepas saya baca blog web Wan Saiful Anjan lah. Okey. Saya pula. Tanya dia lah. Betul lah, kalau boleh tanya moderator kan best. Cuma dia mengulas berkaitan dengan kedua-dua manifesto Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Dan ada satu perkara yang menarik bila dia ulas tentang manifesto ni. Dia menyebut kedua-dua manifesto ni cuba menjadikan, kalau Islam tak betulkanlah, cuba menjadikan Malaysia ni sebuah negara fully berkebajikan. Maknanya dia ambil satu contoh, Malaysia satu-satunya negara yang orang tak bekerja tapi dapat dana. Kalau saya mungkin saya terlupa sikit, tapi macam itulah. Mungkin kalau nampak dia macam tak berapa baguslah sebab orang bekerja dapat ni, orang tak bekerja pun dapat. Mungkin ahli panel, mana-mana ahli panel boleh ulas dalam ni, Allah alam. Okey. Kemudian Pak Cik di depan. Ni ada mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya ada 4 orang anak. Satu hari esok mereka akan duduk di depan ni. Anak saya profesor ada, doktor ada, manager ada, dan doalah seorang tu satu hari jadi Panglima Angkatan Tentera. Saya tak ada soalan. Statement. Pesanan Tok Wan saya kepada semua rakyat Malaysia. Allahyarham Tan Sri Syekh Ahmad bin Muhammad Hashim.
Inilah cucu dia. Saya bawa teksi 20 tahun. Berkecimpung dalam angkatan tentera 22 tahun. Duduk di Amerika Syarikat 3 tahun. Hanya satu saja saya nak pesan. Kita ada 3 parti kan? Barisan Nasional, Pakatan Rakyat, Parti Bebas. Saya terkejut, usia saya sekarang 67 tahun. Parti Bebas bertanding kursi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia hebat. Okay, kita kena laju sikit, Encik. Cepatlah. Jadi kita ada 3 parti. Salah satu parti akan memerintah. Jangan kita bergaduh, sama-sama kita. Melayu, Cina, Hindu, dan lain-lain bangsa jangan bergaduh, kita terima. Kalau mana-mana satu parti memerintah, biarlah dia memerintah. Jadi, ibu saya, Siti Aisyah Tan Sri Syed Ahmad, masih hidup lagi di Perlis, 90 tahun usia dia. Dia pesan pada saya, hang jangan masuk politik. Hang dapat pencen tentera, sudah. Okey, Dan hang jangan bawa teksi lah. Okey, sekian saja. Okey. Terima kasih. Tengok kalau kita kaji yang negara-negara yang lepas macam Korea, Jepun, diorang pun ada badan-badan yang monopoli yang untuk permulaan perniagaan. Tapi diorang pasal diorang pendidikan, diorang punya business module banyak kepada export oriented technological. Sini kita punya monopolistik yang mana ada kerajaan punya business semua bagi ke orang tu monopoli, tak ada export oriented, kita punya monopoli. Jadi saya ingat Pakatan Rakyat punya manifesto yang untuk pelajaran, untuk naikkan teknologi itu yang saya ingat sepatutnya bawa negara pada pembangunan. Tak ada salah kalau ada monopoli, tapi monopoli must be based on technological innovation so that this country goes forward. Macam Korea kita ambil 50 tahun dulu, dia belakang Malaysia. Dia maju pasal dia punya teknologi ekspor, Hyundai, Samsung semua. Jadi kita punya monopoli, dia hanya pada basic goods and then local market dia. Okey, thank you very much. Saya kena berhenti dalam masa 5 minit lagi sebab kita kena prepare untuk something else pukul 5. Jadi satu lah, banyak sangat. Awal-awal tadi tak nak angkat tangan. Nanti saja. 1, 2, 3 kita ambil, lepas tu kita akan tutup terus. Okey, sila. Assalamualaikum pengurusi dan ahli panel. Pertama baik saya tuju terus kepada soalan. Pertama pada Dr. Mansur, di mana kalau tak silap saya, kalau saya salah, tolong betulkan, mengatakan bahawa barisan atau UMNO itu mempunyai ideologi dia. Sedangkan PAS rasanya tak begitu ada. Dan di mana, dan Dr. Mansur sendiri bertanya tadi, di manakah Islam dalam PAS? Kemudian yang kedua, juga Dr. Mansur dan juga penalis yang kedua, ada menyatakan bahawa manifesto ini diterangkan dalam etnik-etnik tertentu dan juga dalam kelompok-kelompok juga seperti yang panelis yang kedua. Saya rasa ini timbul adalah akibat daripada ketidakadilan kita, di mana mereka ini tidak diberi kesempatan, khususnya dalam misalnya dalam TV dan lain-lain juga, misalnya dalam akhbar dan sebagainya. Akibatnya timbullah itu. Kalau salah saya ini tolong betulkan, ya, sejauh mana kebenarannya ini. Tapi kalau kita diberi kebenaran atau secara adil umpamanya kalau dia 1 jam, kita juga 1 jam, saya rasa tidak adakah timbul kelompok-kelompok ini. Sebab siarkan dengan TV terus menerus je, ke seluruh negara dapat menikmati tentang itu. Sebab itu kita rasa debate ataupun perbincangan, perbahasan antara kedua parti politik ini adalah penting supaya dapat dijadikan sesuatu dalam masyarakat kita. Terima kasih. Okey. Kemudian ya, Encik M Diri ni, kemudian sini ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada yang wakil daripada UMCDEL tu.
Siapa Profesor? Dr. Syarudin. Dr. Syarudin. Maaf, saya tak boleh baca nama tu daripada sana tadi. Gini, kalau kita tengok manifesto yang dikeluarkan oleh Pakatan Rakyat lebih awal, hampir dekat, saya rasa 2 minggu begitu, ya, sebelum diumumkan manifesto barisan. Jadi apabila keluar manifesto barisan, beberapa perkara sama dengan manifesto Pakatan Rakyat. Jadi adakah doktor melihat perkara ini satu, pihak barisan berada dalam keadaan yang defensif sebab banyak benda dah kena cover, dah kena pau lah orang kata, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mereka merancang pula manifesto dia, barisan is a more of a knee-jerk reaction daripada barisan untuk mengatasi manifesto yang dah disediakan oleh pihak yang lawannya. Jadi saya minta penjelasan lah, mungkin daripada survey MCDL tadi, lebih membawa ada akademik ataupun ada survey result yang lebih konklusif dalam dari segitu. Okey, terima kasih. Last sekali. Ni ujung sini, ya. Baju belang-belang putih ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Aiman Amsyar pada UiTM Shah Alam. Sebagai seorang mahasiswa, sememangnya saya tertarik dengan manifesto Pakatan Rakyat. Macam mana Dr. Mazli cakap, mungkin orang muda yang buat manifesto PR, so orang muda tertarik dengan manifesto PR. So untuk lebih spesifik, dalam manifesto PR dia ada kata hapus PTPTN dan beri pendidikan percuma. So sememangnya saya amat menyokong, even tak boleh mengundi, InsyaAllah saya rasa kawan-kawan saya yang boleh mengundi, InsyaAllah boleh buat something. Even kita yang tak boleh mengundi, tak boleh sembelih kerbau, kita tolong pegang jadi, ya. Okay, soalannya, ada kawan-kawan saya nak tanya kepada para panelis, kawan-kawan saya yang tidak menyokong pendidikan percuma, mereka memberi pendapat mereka, hujah mereka dengan memberikan pendidikan percuma, mengajar mahasiswa ataupun orang muda menjadi seorang yang malas. Dengan memberikan pendidikan percuma, mengajar manusia atau mengajar mahasiswa terutamanya menjadi seorang yang tidak produktif untuk negara. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya minta barisan panelis tolong ulas dan conclude terus, sebab kita memang kena berhenti secepat mungkin. Cuma tadi ada soalan yang sebenarnya ditujukan kepada saya tadi. Saya tak ambil peluang ni untuk jawab sebab bukan sesi saya, tapi yang tu boleh baca terus kat website lah, sedang sikit. Okay? Dan mengenai pendidikan percuma tadi, saya salah seorang yang tidak bersetuju dengan pendidikan percuma, tapi itu sesi lain. Okey. Jadi kita minta mungkin kita start dengan Dr. Mazli dan datang ke sini. Okey, terus kepada pendidikan percuma, saya rasa dia kena beza. Laju Di antara pendidikan percuma dengan pencapaian. Sebab kalau kita lihat negara seperti Jerman, negara Scandinavian country dan lain-lain lagi, mereka punya pendidikan percuma, tapi itu bukan isu pelajar malas tak malas. Tetapi konten apa yang diajar di universiti itu. Dan juga suasana sekeliling. Dalam kes ini saya rasa sistem pendidikan yang awal sebelum itu perlu diberikan penumpuan dan selection ataupun penyaringan untuk masuk universiti, satu isu lain. Dan kembali kepada monopoli tak pernah bagus. Islam pun larang monopoli. La yahtakiru illa khati'. Orang yang monopoli ni memang orang yang silap. Dalam kes ni betul pula puak libertarian bila dia sokong menghapuskan monopoli. Okey. Dan begitu juga dengan konsep welfareism itu untuk jangka masa panjang sebenarnya tak elok. Memang dia akan melahirkan kesan yang bukanlah bagus sangat, dan mungkinlah kita kata PRU 13 manifesto tidak mencerminkan ideologi lagi. Tapi kita harap di masa ke depan manifesto yang dihasilkan lebih mencerminkan ideologi untuk memperkasakan masyarakat. Masyarakat individual perlu diupayakan. Dan ketiganya berkaitan dengan conclusion saya, baik manifesto, baik debat dan sebagainya, ini sebahagian daripada sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan kat sekolah saja, tetapi media bertanggungjawab mendidik. Sebab itu Malik bin Nabi, seorang pemikir pada Algeria, mengatakan sistem demokrasi yang sebenar adalah sistem pendidikan, dan demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik semata-mata. Wallahualam. Ya. Terima kasih.
Okey, saya nak menjawab dua soalan. Pertamanya, Barisan Nasional lebih defensif. Siapa dulu yang PR lebih ofensif? Jawapan saya, siapa suruh jadi defensif? Siapa suruh jadi defensif? Patutnya dia mulakan. Dia ada kelebihan. Sepatutnya dia memulakan manifesto itu. Jadi tak siapa suruh jadi defensif. Tak siapa suruh. So bila jadi defensif, maka itulah akibatnya. Dalam semua program, ceramah, manifesto dan sebagainya, nampak lain sikit yang tahun ni 2013 ni. Lainnya adalah kerana saya mengkaji pilihan raya semenjak tahun 1990 lagi. Jadi saya lihat pada tahun ini Barisan Nasional lebih bersifat defensif daripada ofensif. Jadi kenapa dia bersifat defensif? Kerana dia memilih untuk menjadi defensif. Itu dia punya pilihan, pilihan dalam demokrasi. Okey, tentang pendidikan percuma. Pendidikan percuma akan menjadikan kita malas. Saya tak malas pun. Yang saya tahu waktu saya mengaji kat Indonesia Melaya tahun 1982 sampai 85, saya menerima derma siswa walaupun bukan beasiswa tapi derma siswa dan tak bayar yuran pun. Dapat lagi allowance. Jadi maknanya walaupun orang kata mungkin sudah ramai terlalu ramai orang tetapi kita punya pendapatan semakin meningkat. Sepatutnya nature ataupun suasana yang ada dalam tahun 80-an itu masih boleh diteruskan. Jadi kalau dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Itu isunya. Jadi saya menyokong soal pendidikan percuma, saya sokong. Cuma ini yang sebelum saya habiskan. Saya pesyarah UiTM, tetapi menjadi fellow penyelidik UMCDL kerana kepakaran saya dalam bidang-bidang tertentu. Satu soalannya ini tentang manifesto. Ini persepsi, ini persepsi. Manifesto BN atau PR yang lebih memenuhi harapan rakyat. Ini jawapannya. Jawapan peratusan. Saya kena buka spek ni. Manifesto PR 42%. Yang memenuhi harapan rakyat. Manifesto BN 36%. Tidak pasti 22%. Marginnya 45% ni, margin dia tak banyak sebenarnya. Dia bergantung pada 22%. Kenapa semestinya gelabah yang PR 42, BN 36? Kenapa tak fokus kepada yang 22% yang tidak pasti tu? Ada 4 hari lagi. 22% yang tidak pasti. Siapa dia? Kajian menunjukkan bahawa yang pertamanya orang yang berpendidikan. Yang keduanya orang yang baru pertama kali mengundi. Yang ketiganya antara umur 21 hingga 30 tahun. Yang keempatnya masyarakat orang Cina terutamanya. Itu 22% yang tak pasti. Repotlah 22% tu. Jangan dok kira pasal 42. PR 42, belum 51. Kalau 51 dah menang. 42 tu masih belum menang. Barisan Nasional 36%, tak semestinya kalah. Dia masih boleh lagi mengejar sampai ke 50%. 4 hari lagi boleh buat debat. Buatlah debat dalam televisyen. Wallahualam. Okey. Terima kasih. Ya, Dato' Onso. Saya jawab soalan-soalan. Berdasar kajian yang kami jalankan tentang PPTN ini perlu dibubar atau tidak, daftar kajian kami dapat, responden kami adalah dia menolak. Mereka tak setuju PPTN dimansuhkan. Okey, itu satu. Kedua, tentang UMNO. Bagi saya UMNO ada ideologi. Ideologi is capitalist. Boleh kata pragmatik mana apa semua, tapi is capitalist. Sebab itulah penyakit dia ialah how the rich and powerful sapu benda lahir social inequality dalam masyarakat. Kita sekarang berhadapan dengan tahi dia. Kan? Jadi Pakatan Rakyat datang dengan dia punya manifesto, itulah dia nak mengurus. BN tiba-tiba kena react. Kadang-kadang lebih banyak lagi daripada itulah dia. Tapi both parti tak sedar. Penyakit negara kita ialah kita tidak mengurus bagaimana the rich and powerful sapu benda. And this is where bagi saya dasar kerajaan perlu menajamkan hak benda ni. And this is our biggest problems. Hak lain tu ialah penyakit. Itu masalah saya lah. Dan saya perhati this is where UMNO fail to understand because they are party of the rich. Dan kena ingat, kebanyakan mobility dalam masyarakat kita sekarang, kita reflect back.
Before DEB, orang yang daripada keluarga berada mampu can climb di universiti, masuk social ladder, naik atas jadi berada. Dengan DEB, yang miskin pun boleh naik. Tapi toward the end of DEB, dia dah kendur sikit. Akhirnya bantuan kerajaan dan siapa ibu bapa kamu, gabungan tu menentukan kamu boleh. Kerajaan bagi tak pergi ke mana lagi. Sekarang kerajaan dah tak ada. Sekarang if your parent are not rich, don't dream. Jadi persoalan dia, kedua-dua parti, manifesto parti ini sebenarnya tidak mengurus masalah. Malah benda yang dijanji itu sebenarnya akan bankruptkan negara. Kerana akhir kalam, resources yang ada tangan kita is limited. Profesor saya datang ke Malaysia, dia nak terkejut tengok minyak dengan kita ni lebih murah daripada air mineral water di London. We are wasting resources. Kalau kita nak memastikan kita boleh temadun jadi bangga oleh cucu-cucu kita kena pandai mengurus kesepadan masyarakat dan keterbatasan sumber dengan baik. Saya perhati kerajaan sekarang banyak membazir. Tak kira lah dari segi nak beri ke, dari segi rasuah menapa, tapi sebenarnya kerajaan gagal dalam mengurus itu. Dan bagi saya, kedua-dua pihak berterlibat. Dan bagi saya, di sinilah saya rasa kuasa rakyat itu lebih utama. Sebab itu saya rasa rakyat saya lebih yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Yang saya geram ni ialah orang politik cakap dan media yang sebenarnya yang menutup ruang itu. Sebenarnya kita perlu membuka ruang. Bagi saya seorang Perdana Menteri yang baik, masa bersih 1, 2, 3 berjalan, kerana semua itu adalah administratif saja. Kalau saya turun, saya terima memorandum itu dan kita buat perubahan. Tapi soalan rugi kerana kita tak memahami sebenarnya di mana penyakit kita. Kalau kita memahami, insya-Allah kita akan melahirkan pemimpin dan kerajaan yang boleh mengurus bukan sahaja sumber dan kesepaduan, tetapi juga rakyat dengan baik. Kerana sebenarnya keadaan tertegak bila kita memahami sebenarnya kita tak boleh biarkan yang kaya dan berkuasa rakus dengan kehidupan mereka hingga akan terbiar dan terabai. Rakyat yang jelata. Itu pandangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Saya rasa saya tak perlu buat apa-apa ulasan. Saya rasa pandangan ahli-ahli panel kita jelas, pandangan audiens pun jelas. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada setiap seorang daripada ahli panel kita dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Sinar Harian yang menganjurkan program ini. Kita berikan tepukan gemuruh kepada ketiga ahli panel dan Sinar Harian.